Dalam dunia pandemik ni, kita masih lagi banyak benda yang tak certain. Masih lagi tak tahu bila boleh pergi bercuti, masih lagi tak tahu bila kita boleh buat benda ni, boleh buat benda tu. Jadi, benda yang kita boleh look forward to atau expect hanyalah benda yang kita tahu akan berlaku. Bulan 6 ni, kita tahu ada Euro 2021. Bagi aku, kalau dah minat bola ni, lepas habis Premier League, memang benda itulah yang kau look forward to terusnya. Dan seperti biasa, ketua-ketua jurulatih setiap negara yang akan bertanding di Euro juga pada ketika ini sudah mula memikirkan kempen Euro dengan serius, termasuk Gareth Southgate. Dan dalam episod Match Stats kali ini, kita akan lihat satu masalah yang sedang dihadapi oleh Southgate pada ketika ini, iaitu memilih senarai right backs, pemain back kanan yang akan dibawa ke England ataupun dibawa oleh England ke kempen Euro nanti. Episod Masters kali ini kita akan lihat siapa pemain yang paling layak untuk dibawa oleh England ke Euro 2021. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Skuad England, kalau korang perasan, tahun ini dipenuhi dengan pelbagai jenis kualiti. Memang aku lihat squad list pun boleh nampak rasa excited dia sebab dia ada pemain-pemain yang begitu berkaliber tinggi, terutamanya di bahagian tengah dengan peningkatan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain seperti Jack Grealish, Phil Foden, pemain-pemain seperti Mason Mount juga menunjukkan prestasi yang bagus bersama Chelsea. Tetapi dilema yang dihadapi oleh Gareth Southgate pada ketika ini adalah di posisi right back. Kerana kalau kita lihat dari sudut pandangan squad depth, mungkin posisi right back adalah posisi di mana England mempunyai depth yang paling luar biasa, paling menakjubkan. Korang lihat je, kalau kita pilih 11 right back terbaik di England pada ketika ini, kita boleh bina satu squad secara keseluruhan. Lihat grafik ni, Kyle Walker kita tahulah pernah main keeper untuk Man City dulu sebagai pemain simpanan. Lepas tu ada pemain seperti James Justin untuk Leicester, Matty Cash untuk Aston Villa, Wan-Bissaka untuk Man United, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker, macam-macam pemain yang ada dengan kualiti yang luar biasa. Jadi England mempunyai depth yang bagus di posisi right back. Persoalannya, siapa yang akan dibawa oleh Gareth Southgate ke Euros? Daripada 11 pemain yang luar biasa di posisi right back, boleh kita katakan 5 pemain mempunyai peluang yang terbaik. Tetapi daripada 5 pemain ini, Aaron Wan-Bissaka dikatakan telah pun berminat untuk menyarung jersey skuad kebangsaan Kongo. Jadi itu membiarkan Southgate dengan 4 pemain saja. Kieran Trippier, kita ada Reece James, kita ada Trent Alexander-Arnold dan juga Kyle Walker. Daripada keempat-empat pemain ini, kita akan buat perbandingan dari sudut pandangan statistik dan melihat siapa yang lebih layak untuk pergi ke Euro 2021. Jadi untuk membuat perbandingan di antara 4 pemain right back yang disebut tadi, kita bermula dengan sudut pandangan defensif dulu. Tugas utama seorang right back adalah dari sudut pandangan defensif. Untuk kriteria tackles and interceptions per 90 minutes, Reece James berada di tangga teratas. Paling agresif, 4.24 tackles plus interceptions per 90 minutes. Manakala Kieran Trippier yang beraksi dalam corak yang lebih defensif bersama Diego Simeone di Atletico Madrid pada ketika ini berada di tangga kedua, 3.82. Trent Alexander-Arnold berada di tangga ketiga dengan 2.88 tackles plus interceptions per 90 minutes. Manakala Kyle Walker yang beraksi dalam sistem Man City yang lebih bercorakkan mengawal ball possession dan kontrol tempo perlawanan berada di tangga keempat dengan 2.53. Jadi di sini kita boleh nampak Reece James mungkin pemain yang paling agresif dari sudut pandangan melakukan tackles dan interceptions. Tetapi kriteria seterusnya pula adalah aerial duels per 90 minutes. Ini adalah kriteria untuk kita melihat kebolehan yang dimiliki oleh setiap pemain ini dari sudut pandangan perebutan bola di udara. Dan untuk kriteria ini, Kieran Trippier berada di tempat teratas, 2.01 aerial duels won per 90 minit. Seorang pemain yang cukup selesa berada di udara dan memenangi perebutan bola di sana. Reece James tangga kedua, 1.53. Kyle Walker 1.29. Apa yang menarik adalah 3 right back yang pertama ini, perbezaan di antara mereka tidak begitu ketara. Tetapi kemudian dia ada Trent Alexander-Arnold yang berada di tangga terbawah, hanya 0.22 aerial duels won. Seorang pemain yang kurang efektif dari sudut pandangan memenangi perebutan bola di udara, terutamanya dari sudut pandangan defensif, kerana Trent adalah seorang pemain yang lebih bercorak ofensif. Kita akan sentuh perkara itu sebentar saja lagi. Tetapi kita lihat kriteria seterusnya dari sudut pandangan defensif pula, iaitu pressures per 90 minutes, meletakkan tekanan
terhadap pasukan lawan. Dalam kriteria pressures per 90, Reece James di bawah sistem Thomas Tuchel yang begitu agresif mempunyai rating tertinggi 14 pressures per 90 minutes. Kieran Trippier berada di tangga kedua dengan 12 pressures. Sistem Diego Simeone juga memerlukan intensiti yang tinggi dari sudut pandangan pressing. Kyle Walker berada di tangga ketiga 11.2 pressures per 90 minutes. Tetapi sekali lagi Trent Alexander-Arnold dari sudut pandangan defensif, dari sudut pandangan pressure berada di tangga terbawah, hanya 9.25 pressures per 90 minutes, biarpun dikatakan beraksi dalam sistem Jurgen Klopp yang memerlukan high press. Cuma perbezaannya, dalam sistem Klopp, fullbacks lebih bercorak menyerang dan lebih fokus terhadap penciptaan peluang, bukan sudut pandangan defensif. Dan itu yang akan anda lihat dalam perbandingan seterusnya. Kalau kita lihat dari sudut pandangan serangan pula, apa kualiti yang dimiliki oleh keempat-empat pemain ini? Dari sudut pandangan shot creating actions, penciptaan peluang rembatan secara purata setiap 90 minit, Trent Alexander-Arnold mempunyai rating tertinggi 3.19 SCA per 90 minutes. Tidak boleh dinafikan, Trent memang pemain yang efektif dari sudut pandangan menyerang. Tetapi Reece James tidak begitu jauh, 3.05. Jadi Reece James mempunyai kualiti yang baik dari sudut pandangan defensif, tetapi apabila masuk ke bab menyerang, tidak begitu jauh daripada Trent Alexander-Arnold dari sudut pandangan penciptaan peluang rembatan. Kieran Trippier tempat ketiga 2.37, Kyle Walker 1.29. Bukan seorang pemain yang terlalu banyak terlibat dengan shot creating actions per 90. Untuk progressive passes, penggerakan bola dari bahagian bawah ke bahagian atas, jadi majoriti hantarannya lebih progresif. Untuk kriteria ini, Trent Alexander-Arnold sekali lagi tangga teratas, 8.99 progressive passes per 90 minutes. Kerana setiap kali menerima bola, Trent akan menggerakkan bola ke bahagian depan ataupun kadang-kadang melakukan diagonal passes yang akan membantu pemain-pemain seperti Sadio Mane maupun Mo Salah. Jadi Trent tangga teratas. Kieran Trippier 7.09 progressive passes per 90 minutes. Reece James tangga ketiga 4.78. Ada gap yang besar di sana. Kyle Walker adalah 4.62 progressive passes per 90 minutes. Kita lihat pula kriteria seterusnya, iaitu crosses per 90 minutes. Di sini juga sekali lagi Trent Alexander-Arnold menunjukkan kualitinya. Berada di tangga pertama, iaitu 5.51 crosses per 90 minutes, kerana beliau seorang pemain yang hampir beraksi sebagai sudut pandangan wingback yang lebih banyak menyerang, lebih banyak sampai ke bahagian final third. Tidak aneh bahawa Trent mempunyai rating tertinggi di sini, 5.51 crosses per 90 minutes. Reece James dalam sistem Thomas Tuchel juga banyak melakukan crosses, 4.24. Kieran Trippier 2.91, manakala Kyle Walker 1.08 crosses per 90 minutes. Tetapi secara amnya, kalau kita tolak tepi kriteria ofensif, kriteria defensif, kita lihat dari sudut pandangan apa yang dilakukan dengan bola. Salah satu sebab Kyle Walker adalah seorang pemain yang digemari oleh Pep Guardiola dan juga digemari oleh Gareth Southgate adalah kerana Kyle Walker seorang pemain yang begitu balance, begitu stabil di atas padang. Setiap kali menerima bola, tidak terlalu tergesa-gesa mengambil risiko dengan hantarannya, dan itu sebab kalau kita lihat kriteria seterusnya, possession losses per 90 minit. Secara purata, berapa kali pemain akan hilang kawalan bola dalam 90 minit. Kyle Walker mempunyai possession losses yang paling kurang, 13.5. Seorang pemain yang begitu secure dengan bola di kakinya. Reece James 15.6 possession losses. Kieran Trippier 16.5. Dan anda boleh lihat Trent Alexander-Arnold 27.2 possession losses per 90 minutes. Ini tidak bermakna Trent seorang pemain yang tidak bagus dengan bola. Ini hanya bermakna ataupun memberi gambaran bahawa Trent adalah seorang pemain yang akan mengambil lebih banyak risiko dengan hantaran yang dilakukan ataupun passing yang dilakukan. Jadi itu adalah sebab mengapa Trent lebih banyak cenderung terhadap kehilangan bola. Kyle Walker sudah tentu pemain yang akan dibawa masuk kerana cukup selesa beraksi sebagai wingback ataupun right back, tetapi Kyle Walker juga boleh beraksi sebagai third centre back sekiranya England mahu beraksi dalam posisi 3 centre back. Jadi Kyle Walker confirm akan masuk. Itu meninggalkan Trippier, Reece James, Trent. Melihat kepada ketiga-tiga pemain ini, England selalunya akan bawa masuk 2 fullback saja ke Euros. Tetapi mungkin kempen kali ini Kyle Walker akan diserap masuk sebagai centre back dan mungkin itu memberi 2 lagi slot.
Kalau ada 2 lagi slot di antara 3 pemain yang disebut tadi, siapa yang akan dibawa masuk? Secara peribadi, Reece James akan dilihat sebagai individu yang mempunyai balance yang bagus. Boleh menyerang tetapi juga mempunyai quality defensif yang begitu baik. Jadi Reece James akan menjadi pemain kedua untuk dibawa masuk. Dan seterusnya itu meninggalkan Kieran Trippier dan juga Trent. Trent Alexander-Arnold seorang pemain yang luar biasa dari sudut pandangan menyerang, dari sudut pandangan melakukan hantaran-hantaran dan dari sudut pandangan set piece. Tetapi hakikatnya, kelebihan-kelebihan tersebut menyerlah kerana beliau beraksi dalam sistem Jurgen Klopp yang cukup berbeza dengan sistem England. Sekiranya Gareth Southgate main dengan corak Jurgen Klopp, saya tidak boleh nafikan Trent adalah pilihan pertama saya. Tetapi memandangkan Gareth Southgate menggunakan corak yang berbeza, Kieran Trippier dengan kebolehan disiplin beliau yang dipelajari daripada Diego Simeone dari sudut pandangan defensif menawarkan England sebuah prospek yang lebih menarik. Jadi pandangan saya, Kieran Trippier akan diberi lebih perhatian dan mungkin akan dibawa masuk berbanding dengan Trent Alexander-Arnold. Cuma dengan Trent, pandangan peribadi saya, kalau ada ruang di bahagian tengah, di position central midfielder, kalau ada ruang dan possibility untuk satu pemain tengah tambahan, Trent perlu dilihat sebagai option yang serius. Kerana statistik tadi yang kita tunjukkan dari sudut pandangan menyerang, progressive passes, crosses, dari sudut pandangan shot creating actions, Trent jelas seorang pemain yang begitu prolific dan pernah 2-3 kali juga dia bermain di posisi central midfielder untuk Liverpool. Pada pandangan korang, siapa right backs yang perlu dibawa oleh Gareth Southgate untuk kempen Euros nanti? Dan pada pandangan korang juga, soalan kedua, Trent Alexander-Arnold, kalau tidak dibawa sebagai right back, patutkah Trent dibawa sebagai pemain tengah oleh skuad England?